بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. Bab pada menyatakan larangan daripada mencabut uban daripada janggut, kepala dan lain daripada keduanya, dan larangan daripada mencabut oleh orang muda janggut yang tumbuh ketika awal tumbuhnya. Hadis yang pertama, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي أسانيد حسنة. قال الترمذي هو حديث حسن. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, tokinya, radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, jangan kamu mencabut uban, maka sesungguhnya ia adalah cahaya bagi seorang muslim pada hari kiamat. Hadis hasan riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, sanad-sanadnya baik, dan kata At-Tirmizi hadis ini hadis hasan, hadis yang boleh menjadi dalil, bukannya hadis dhaif yang tak boleh menjadi dalil. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya dan datuknya. Datuk dia sahabat, toki dia sahabat. Amr bin Shu'aib di kalangan tabi'in ataupun kalangan tabi'in, menyatakan bahawa Nabi SAW melarang kita membuang uban yang tumbuh pada tubuh kita, kerana uban ini menjadi cahaya yang diberi oleh Allah kepada orang Islam pada hari kiamat kelak. Kerana di hari kiamat masing-masing akan berjalan dengan cahaya masing-masing. Walaupun kita duduk dekat kawan kita, kita tak ada cahaya, jawab dia tak ada lah, tak boleh nak tumpang. Lain dengan cahaya di atas dunia ni. Di atas dunia, kalau lampu kereta kita mampu padam, kita boleh ikut orang, tumpang cahaya dia. Lampu motosikal kita padam, tumpang cahaya motosikal kawan kita. Candak di laut, lampu kita padam, boleh hepek dekat motor kawan kita, tumpang cahaya lampu dia. Di hari kiamat tidak boleh tumpang cahaya di antara satu sama lain. Cahaya daripada iman dan amal yang soleh. Di antaranya cahaya daripada uban yang ada pada tubuh kita. Kerana uban merupakan tanda ketuaan, yang diberi oleh Allah kepada seseorang. Walaupun seseorang tu umur dia masih muda, ada uban juga, itu tanda peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan peringatan untuk persediaan bagi hari akhirat. Disebut di dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala malu untuk menyeksa seorang tua yang ada uban dalam masa Islamnya. Ini adalah hadis yang lain. Di sinilah maka Nabi SAW melarang kita buang uban. Itu tanda yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau buang, tak dosa, tapi hilanglah tanda itu, hilanglah kelebihan itu, tidak ada fadilat pada diri kita. Dan di sana kita baca dalam hadis yang lalu, dia benarkan kita mengecat rambut yang uban dengan hina dan apa-apa warna.
khususnya di medan perang ketika bersama dengan musuh, untuk menunjukkan kita ada kekuatan, nak susuk tua kita kepada musuh, menunjukkan kita gagah lagi. Itu di antara tujuannya, menunjukkan bahawa kita boleh lawan lagi musuh-musuh ini. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, rawahu Muslim. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan berurusan agama kami, maka dia ditolak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa kita disuruh beramal dengan ajaran Islam. Sama ada yang wajib, yang sunat, yang haram, makruh, dan harus. Yang wajib, kalau kita buat boleh pahala, tinggal berdosa. Yang haram, tinggal boleh pahala, buat berdosa. Yang sunat, buat boleh pahala, tinggal tidak berdosa. Yang makruh, tinggal boleh pahala, buat tidak berdosa. Yang harus sama saja, buat tak buat. Di mana semua perkara ada kaitan dengan agama. Kalau ada kaitan dengan agama, kita beramal. Di antaranya ialah janggut bagi orang lelaki. Gunting misak dan janggut tidak dibuang. Ini di antara yang diajar oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu, kepada orang muda yang tumbuh janggut, jangan buang, jangan cabut. Ikut sunnah Nabi SAW. Mengikut mazhab Syafi'i, ini adalah suruhan sunat. Syafi'i kata sunat. Ada mazhab yang mengatakan wajib. Syafi'i kata al-amru lin-nadbi, suruhan dalam perkara sunat. Ada ulama lain mengatakan, ulama Hambali dan Hanafi mengatakan al-amru lil-wujub, suruh dengan perkara yang wajib. Walaupun perkara sunat kita tidak boleh mempersendakan. Perkara sunat kita persendakan. Kalau persendakan perkara sunat, jadi murtad, jadi kafir. Kerana mempersendakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca kemudian ini menjadi dalil bagi semua amalan ibadat, termasuklah cara hidup kita. Mestilah mengikut syariat Islam. Perkara yang tidak ada dalam syariat Islam hendaklah ditolak, hendaklah ditinggalkan. Kerana perkara itu sia-sia sahaja.